Kampung baru ialah istilah umum yang selalu digunakan bagi penempatan baru pada zaman darurat di tahun 1950-an. Kampung baru ini dilengkapi kemudahan asas seperti tempat tinggal, bekalan air, elektrik, kemudahan kesihatan dan sekolah. Penduduk yang tinggal berhampiran hutan yang terancam dengan serangan komunis dipindahkan ke kampung baru yang dilindungi oleh pasukan keselamatan. Sebanyak 400,000 orang penduduk setinggan China dipindahkan ke 400 kampung baru di seluruh tanah Melayu pada masa itu. Dan antara kampung baru yang masih wujud sehingga kini ialah Kampung Baru Ampang di Selangor. Wartawan jurnal bernama Yap Yin Ching, Tan Siu Cheng dan Alice Cornwell telah melawat perkampungan itu untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kehidupan penduduk di situ. Ikuti laporan mereka. Ampang adalah merupakan subbandar di Kuala Lumpur yang terletak di bawah Parlimen Titiwangsa. Sebahagiannya pula terletak di negeri Selangor dan mempunyai sejarah sebagai sebuah pekan perlombongan timah. Terletak di sebuah sudut di Ampang adalah Kampung Baru Cina Ampang. Kira-kira 3,000 penduduk yang kebanyakannya terdiri daripada orang Hakka menetap di Kampung Baru Cina Ampang. Hampir kesemua penduduk di situ menganuti agama Tao. Seperti kampung-kampung baru yang lain, Kampung Baru Cina Ampang pernah menjadi sebuah pusat perlombongan biji timah yang berkembang maju. Hari demi hari, aktiviti ekonomi penduduk di situ semakin berkembang daripada perlombongan biji timah kepada pelbagai aktiviti perniagaan. Kapitan Cina pada masa itu, Yap Ah Loy, telah membangunkan pusat perlombongan biji timah di Kampung Baru Cina Ampang. Sejak itulah, ramai orang Hakka yang berasal dari Huzhou, sebuah wilayah di Guangdong di China, telah berhijrah ke Malaya bagi melombong biji timah untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Tempat ini kemudian dibangunkan menjadi seperti hari ini dengan banyak peningkatan yang dilakukan. Sebuah bangunan yang agak lama terletak di Kampung Baru Cina Ampang ini adalah Tokong 9 Maharaja Dewa. Difahamkan, tokong ini telah wujud sejak Kampung Baru Cina Ampang ditubuhkan. Tokong ini telah memberi banyak kenangan serta merupakan satu mercu tanda yang penting bagi penduduk di kampung baru ini. Perayaan 9 Maharaja Dewa yang juga dikenali sebagai Ko Wong Ye disambut pada hari ke-9 setiap bulan yang ke-9 dalam kalender Cina. Ramai penduduk yang menganut kepercayaan Tao akan berkumpul di tokong ini untuk menyambut perayaan 9 Maharaja Dewa. Perayaan itu selalunya disambut secara besar-besaran oleh penduduk di sini. Wah, cantiknya tokong ni. Tokong apa ni? Tokong ini dikenali sebagai Tokong 9 Maharaja Dewa di mana tokong ini adalah yang pertama dan paling lama ditubuhkan di Kampung Baru Cina Ampang ini. Dan juga ramai yang akan datang ke sini untuk menyambut perayaan 9 Maharaja Dewa. Betul, dan perayaan ini disambut secara besar-besaran oleh penduduk yang berada di kampung ini semasa 30 Ogos dalam kalender Cina selama 9 hari setiap tahun. Oh, hebatnya dia punya sejarah. Habis tu, apa yang kita akan buat pada hari ini? Soalan yang tepat sekali. Hari ini tujuan kita adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang kehidupan penduduk di Kampung Baru Cina Ampang. Dan kita akan bermula dengan switching. Misi awak hari ini adalah untuk mencari 2 penduduk yang menetap lama di kampung ini. Manakala saya akan mengetahui lebih lanjut juga tentang pekerjaan utama penduduk di kampung ini. Dan akhir sekali, Ginci, awak akan menjelajah seluruh kampung
untuk mencari makanan yang paling sedap dan aktiviti seharian penduduk di kampung baru ini. Baiklah, saya akan bertolak dulu. Jom, mari ikut saya. Kami juga telah menemui Ketua Kampung Baru Cina Ampang bagi mengorek rahsia mengenai kampung ini. 安邦村特别是比较是人家知道是安邦村最早期是安邦新村，人口集中在安邦新村，早期是安邦新村比较人居住的地方，后来呢都是先来安邦新村，还开始移到其他的城乡的地方。 Ketua Kampung Yak Kok Siong berkata, dahulu Kampung Baru Cina Ampang mempunyai banyak lombong. Namun kini, kebanyakan kawasan lombong itu telah dimajukan dan dibina kawasan perumahan. 安邦新村来讲，如果是讲新村的屋子来讲，应该是差不多1000间左右。以人口的统计来讲，应该3000个左右。 只是木屋居民，不包括这个apartment condo 啊，然后新村居民。安邦村居完至少有第4代到第5代了。这也是安邦村客家人比较多，主要讲客话，客家人多。 Namun, kampung-kampung baru Cina kini mengalami nasib yang serupa dengan kampung-kampung Melayu yang lain. Suasana kampung semakin sunyi kerana kebanyakan di kalangan generasi muda berpindah sebaik mendapat pekerjaan atau setelah berkahwin. Tinggallah generasi tua serba kesunyian menghabiskan sisa-sisa hidup. Ikuti laporan siri kedua Kampung Baru Cina dalam episod jurnal bernama